Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam PDPR Sains tahun 3. Tajuk hari ini kita akan sambung tajuk isi padu, iaitu isi padu cecair. Okey, minggu lepas kita telah belajar isi padu kotak lohong. Okey. Hari ini kita akan sambung tajuk isi padu cecair. Okey, murid-murid sudah bersedia untuk belajar. Okey, sekiranya sudah bersedia, keluarkan buku teks. Okey, tengok topik isi padu cecair. Okey, alat tulis. Okey, dengar apa yang saya terangkan. Saya akan terangkan berpandukan buku teks. Okey, buku teks sains. Okey. Standard pembelajaran untuk hari ini adalah 6.1.5, iaitu mengukur isi padu dengan menggunakan alat dan teknik yang betul. 6.1.7, iaitu menjelaskan pemerhatian tentang pengukuran isi padu melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Okey, di akhir pembelajaran nanti murid-murid dapat mengenal pasti unit-unit dalam mengukur isi padu cecair. Murid-murid dapat mengenal pasti alat-alat yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Selain itu, murid juga akan dapat menyusun cara-cara membaca isi padu cecair dengan betul. Mengikut urutan yang betul. Di akhir pembelajaran juga, murid akan dapat memerhati isi padu cecair dengan cara teknik yang betul, kedudukan mata yang betul. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah daripada buku teks, iaitu mengukur isi padu. Okey, kita baca sama-sama. Okey, Lim, Langgi dan Aisyah membeli susu kotak. Okey, membeli susu kotak. Mereka ingin mengetahui sama ada isi padu susu kotak tersebut sama seperti yang dilabelkan. Okey, isi padu susu kotak ini ialah 200 ml. Okey, kata kawan dia. Okey, dia tengok dekat kotak tu 200 ml. Adakah isi padunya tepat 200 ml? Mari kita mengukurnya. Okey. Jadi dia beli susu kotak dan dilihat isi padu cecair ataupun isi padu susu tersebut adalah 200 ml. Okey, dia tulis dekat kotak tersebut. Okey, jadi dia nak tahu sama ada betul atau tepat ataupun tidak isi padu tersebut. Okey, jadi dia ingin mengukurlah sama ada betul ataupun tidak isi padu cecair tersebut. Okey, jadi kat sini unit bagi mengukur isi padu, murid-murid kena tahu isi padu cecair, unit dia berbeza dengan isi padu pepejal. Okey, isi padu pepejal yang minggu lepas saya terangkan, iaitu isi padu kotak lohong tu. Okey, dia hanya menggunakan unit sentimeter, meter dan kilo. Sentimeter dan meter. Okey, bagi unit bagi mengukur isi padu cecair berbeza dengan isi padu pepejal. Okey, isi padu cecair dia menggunakan unit liter dan mililiter. Okey, mililiter ni unit dia kecil. Okey, manakala liter unit dia besarlah. Okey. Okey. Jadi dia keluarkan dia nak mengukur susu dalam susu kotak tersebut. Okey, jadi apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Okey, apa alat yang sesuai?
Jadi tiga orang murid ni dia memikirkan apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair ataupun isi padu susu tersebut. Okey, jadi dia pun bukalah susu tersebut. Okey, dia nak mengukurnya, nak tengok betul tak 200 ml susu tersebut. Okey, jadi isi padu cecair boleh diukur dengan menggunakan apa? Okey, apa? Isi padu cecair, ada alat yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Okey, macam mana kita nak menggunakan alat tersebut? Apakah alat tersebut? Okey, pertama bika. Okey. Alat yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair, pertama bika, kedua silinder penyukat. Okey, kenapa bika dan silinder penyukat ini adalah alat yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair? Okey, kerana bika dan silinder penyukat ni mempunyai unit. Okey, mempunyai unit nombor yang berada di permukaan bika dan silinder penyukat. Okey, jadi bila dia ada nombor, pengukuran isi padu cecair itu adalah lebih tepat. Okey. Okey, jadi bika dan silinder penyukat adalah alat yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair dengan lebih tepat. Okey, selain daripada bika dan silinder penyukat, ada alat lain yang boleh digunakan seperti picagari. Okey, picagari yang ada unit. Okey, yang ada unit dia. Contoh dia ada unit nombor di situ. Kalau kita makan, nak ambil ubat, minum ubat cecair kan, ubat demam ke, kita gunakan picagari kan. Okey, picagari tu ada nombor pada permukaan dia tu. Okey, jadi dia juga adalah alat yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Okey, selain daripada alat bika dan silinder penyukat. Okey, apa-apa alat yang mempunyai, contohnya kalau kita tengok jug. Kadang-kadang jug kat rumah kita ada nombor kan. Okey, nombor. Kadang alat tersebut pun boleh digunakan. Yang penting pada permukaan bekas tersebut ada nombor yang tepat. Okey, kalau macam bika dengan silinder penyukat ni biasanya digunakan di dalam bilik sains. Okey. Kemudian dia Lim, Langgi dan Aisyah ni dia pun nak ukurlah isi padu cecair yang susu tersebut. Jadi dia bertiga ni dia buka susu tersebut. Masing-masing dia masing-masing melihat isi padu susu tersebut. Okey, kita tengok kat sini isi padu Lim. Okey, Lim. Susu yang sama, kotak yang sama, okey, dituangkan ke dalam silinder penyukat. Okey, isi padu yang Lim tengok, okey, yang Lim lihat adalah 210 ml. Okey, tetapi kedudukan matanya daripada atas. Okey, daripada atas. Kita tengok kedudukan matanya daripada atas. Okey, dilihat 200, dia nampak 210 ml. Okey, manakala Langgi, dia cakap bukanlah, dia marahlah. Lim ni dia cakap, Lim nampak isi padunya 210 ml. Tapi Langgi ni dia cakap bukan, isi padunya ialah 190 ml. Dia lihat Langgi ni dia lihat cecair daripada silinder penyukat tu melalui bawah. Matanya daripada kedudukan di bawah. Okey, jadi dia nampak 190 ml. Okey, manakala Aisyah pula, saya pula mendapat bacaan tepat 200 ml. Kedudukan mata Aisyah berada di tengah. Okey, di tengah. Okey, di pada aras bacaan tersebut. Matanya betul-betul di tengah-tengah aras bacaan. Okey, bukan di atas dan di bawah. Okey, jadi dia dapat melihat 200 ml. Tepatlah dia cakap bacaan dia tepat. Okey, jadi kat sini kita tengok kedudukan mata, okey, mempengaruhi bacaan. Okey, bacaan isi padu cecair. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, mana bacaan yang lebih tepat kedudukan mata dia?
Okey, kedudukan mata, bacaan yang paling tepat adalah di bahagian aras tengah. Mata kita mesti berhadapan dengan aras cecair tersebut. Yang ini adalah kedudukan mata yang salah. Okey, kedudukan bawah adalah kedudukan mata yang salah. Kedudukan mata daripada atas kita baca adalah kedudukan yang salah. Okey, jadi kat sini 3 orang murid yang membaca isi padu susu tersebut. Yang lebih tepat adalah Aisyah. Okey, kerana Aisyah kedudukan mata membaca isi padu cecair lebih tepatlah. Sebab kedudukan mata dia betul-betul di bahagian tengah aras air. Okey, aras cecair tersebut. Jadi bacaan dia lebih tepat. Okey, lebih tepatlah. Maknanya Aisyah adalah membaca isi padu cecair dengan lebih tepat. Okey. Bacaan isi padu, siapakah yang betul? Mengapa? Okey, jadi bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Aras meniskus ni adalah aras cecair tersebut. Okey, aras cecair itu pada bahagian hadapan. Ini adalah aras meniskus. Jadi kita tak boleh yang ini betul. Kita tak boleh tengok daripada bawah, kita tak boleh tengok daripada atas. Okey, yang ini adalah salah. Okey, yang betul adalah melihat cecair di bahagian kedudukan matanya berada pada aras. Ni aras meniskus ni adalah aras cecair lah. Aras cecair dia. Baru betul. Okey, kalau kita tengok daripada atas dan bawah, bacaan adalah tidak tepat. Okey, meniskus tu apa? Okey, meniskus. Okey, meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berlekuk. Ini meniskus. Dia berlekuk. Maknanya mata kita kena baca, kita kena lihat pada kedudukan meniskus. Okey, mata kita pada kedudukan meniskus, iaitu permukaan cecair yang di dalam bekas yang kelihatan berkeluk. Berkeluk lah. Maknanya betul-betul di hadapan lah. Hadapan cecair tersebut, bukan di bawah ataupun di atas. Jadi meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Okey. Okey, bagaimana kita nak kita nak menyusun kaedah mengukur isi padu pada kedudukan cara yang betul. Kaedah yang betul. Dengan menulis nombor 1 hingga 4, kemudian kita tuliskan penerangan pada setiap gambar tersebut. Okey, pertama sekali, yang pertama, yang ini Okey, ini yang pertama, meletakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Okey, yang kedua, ini menuangkan cecair ke dalam silinder penyukat. Okey, bila kita dah letak pada permukaan rata, kita boleh tuang cecair dalam silinder penyukat. Yang ketiga, selepas kita tuang cecair di dalam silinder penyukat, yang ketiga, kita letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Letakkan kertas putih. Kenapa? Apa tujuan kertas putih tu? Tujuan dia adalah untuk kita membaca bacaan lebih tepat tanpa gangguan lah. Bila kita tak letak kertas putih, kita akan nampak bayang-bayang objek di sebalik silinder penyukat. Jadi untuk mengelakkan memudahkan kita baca dengan lebih tepat, kita kena letak kertas putih di belakang silinder penyukat supaya tiada gangguan untuk bacaannya lebih tepat. Yang keempat,
Ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair. Yang seperti saya cakap lah. Baca pada kedudukan mata di tengah aras meniskus. Okey. Cecair yang berkeluk. Okey. Okey, ini adalah kaedah cara kita membaca cecair, membaca, mengukur isi padu cecair dan membaca bacaan yang kita ambil dengan betul, mengikut langkah yang betul. Ini susunan dia. Okey, kita tengok kat sini ini adalah contohlah kita bincangkan tadi saya dah terangkan. Saya terangkan sedikit latihan. Okey, kita buat sedikit latihan. Okey, kita tengok. Ni nombor 1 ni 2 liter Okey, ni kita sorry sekejap. Okey, ni 2 liter. Okey, yang ini berapa liter? Okey, kita tengok mililiter. Okey, mililiter bacaan dia berapa? Kita tengok aras dia di sini. Kita nampak kat sini 40 mililiter. Okey. Tu. Okey, jadi kita tengok yang ini. Kita nampak kat sini kan 100 mililiter. Bukan 10 100. Okey, jadi 100 mililiter. Okey, ini adalah unit liter. Okey, unit liter. Okey, jadi berapa liter tu? 3 liter. Okey, ni unit liter juga. Liter ni dia unit dia besar Jadi bekas dia pun besar. Okey, ni 1 liter. Okey, yang ini mililiter berapa? 40 ke 60? Okey, 60 mililiter. Okey, ini adalah cara bacaan kita nak baca silinder penyukat. Okey, pada nombor-nombor pada silinder penyukat tersebut. Okey, ini yang saya cakap. Ada juga yang kita menggunakan jak. Jak yang mempunyai ada unit pada dinding jak tersebut. Okey, sama juga dengan silinder penyukat. Tapi silinder penyukat dengan bikan ni digunakan di dalam bilik sains. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya terangkan sedikit tentang cara membaca isi padu cecair. Okey, sebenarnya isi padu cecair ni kita nak baca senang je. Sebab kita menggunakan mata, kedudukan mata yang betul. Dan kita menggunakan cara-cara atau langkah-langkah yang betul semasa kita membaca isi padu cecair tersebut. Okey, jadi selepas ini saya akan beri latihan. Latihan macam biasalah. Boleh print ataupun salin. Okey. Kalau print tampal dalam buku biru. Okey, kemudian buat buku aktiviti. Nanti saya beritahu muka surat berapa. Okey, jadi untuk hari ini saya dah habis tajuk isi padu cecair. Minggu depan kita akan masuk masih isi padu lagi. Tapi isi padu lain lah. Bukan isi padu cecair, tapi isi padu kita menggunakan cara kaedah sesaran air. Okey, itu adalah pada selepas naik cuti lah. Kita akan bercuti. Minggu ni minggu terakhir. Minggu depan kita dah bercuti seminggu. Cuti sekolah seminggu. Okey, jadi selepas murid-murid naik sekolah, kita akan masuk tajuk barulah. Tajuk isi padu lagi lah. Tapi tinggal satu tajuk atau 2 tajuk lagi kita nak masuk tajuk ketumpatan. Okey, jadi kita akan habiskan tajuk isi padu, kemudian kita akan masuk tajuk ketumpatan. Okey, saya rasa sampai hujung tahun topik kita akan habis lah. Okey, setakat ni kita tinggal ada dalam 3 tajuk lagi. Lepas habis 3 tajuk ni, kita akan buat ulang kaji. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap murid-murid dapat siapkan tugasan yang diberikan. Kita jumpa lagi selepas cuti sekolah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.